kekuasaan-Mu. Mudah-mudahan dengan lafaz syukur yang kita ucapkan itu, tuan-puan sekalian, ya Allah menulis, malaikat menulisnya dalam catatan amal kita semua, dan Allah lah yang akan mengganjarinya. Ya, ustazah secara peribadi amat bersyukur dengan pertemuan ini. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada pertemuan ini untuk kita semua, untuk kita menjadi ibu yang lebih baik, isteri yang lebih baik, suami yang lebih baik, hamba Allah yang lebih baik, insya-Allah. Hari ini tajuk kita, tuan-puan, ialah Baiti Jannati, rumahku, syurgaku. Ustazah juga ada rumah, tuan-puan sekalian. Dan wallahu a'lam, apakah sudah layak rumah ustazah untuk dipanggil sebagai rumahku, syurgaku. Tadi pengerusi dah perkenalkan ustazah sikit dari segi pendidikan, ya. Ustazah sama macam tuan-puan, hamba Allah yang biasa, kita semua sama, dan telah juga berkeluarga. Allah kurniakan 4 pasang cahaya mata yang sulung berusia 18 tahun, dan yang bongsu, insya-Allah benar-benar bongsu, darjah 2, ya, perempuan lelaki, perempuan lelaki, perempuan lelaki. Itu rezeki Allah bagi, ada 4 pasang. Dan paling besar bila sebut tentang soal rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, ialah soal amanah. Ya, soal amanah. Sebab tu dalam Quran, tuan-puan sekalian, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya amanah ini telah dibentangkan kepada langit dan bumi dan juga gunung ganang. Fa'abaina an yahmilnaha washfaqna minha. Tapi seluruh yang lain itu, makhluk-makhluk yang nampak hebat itu, semuanya tak sanggup nak terima. Sebab bila sebut amanah daripada Allah, Allah tak pernah lupa, Allah tak pernah lalai. Bila sebut amanah daripada Allah, Allah akan tanya, Allah akan pertanggungjawabkan. Bila sebut namanya amanah, macam mana disebut dalam surah Al-Kahfi, tidak akan terlindung yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya ahsaha, semuanya akan dihitung. Langit, bumi, gunung ganang, bila sebut nak terima amanah dari Allah, semua fa'abaina, tak sanggup nak terima. Tapi siapa yang terima? Wa hamalahal insan. Yang terima adalah kita, yang terima adalah manusia. Dari satu amanah kepada satu amanah, dari satu tanggungjawab kepada satu tanggungjawab, yang memikulnya adalah manusia. Tapi tuan-puan tak boleh cakap, siapa yang nak ustazah? Ya, tak tahu pun masa bila kita nak terima amanah. Tak boleh cakap macam tu. Sebab Allah mengurniakan keupayaan, insya-Allah. Allah mengurniakan kekuatan, Allah mengurniakan pertolongan untuk kita melaksanakan amanah tersebut. Betul tak tuan-puan? Agak-agak boleh laksana tak amanah jaga keluarga? Boleh laksana tak? Siapa kata tak boleh, angkat tangan. Nak survey sikit orang Penang, takut awal-awal lagi dah frust dah. Tak boleh ustazah. Ambillah anak saya ustazah, dia kata, ya. Tambah lagi anak ustazah. Ya, boleh tak kita nak tunaikan amanah ni tuan-puan? Boleh tak? Insya-Allah boleh. Insya-Allah. Kena sangka baik dengan Allah. Kena yakin dengan Allah. Insya-Allah.
Allah tidak meletakkan satu tanggungjawab atau beban kepada manusia kecuali pada kadar yang manusia itu boleh lakukan. Ada sahabat ustazah tuan-puan, anak dia OKU, orang kurang upaya. Bukan seorang Allah bagi anak OKU pada dia, tapi 4 orang. Ya, masalah dia masalah yang doktor sebut genetik. 4 orang anak dia orang kurang upaya. Dan doktor dia kata selalu sebut ini kerana dia kahwin dengan sepupu. Dia kata pergi jumpa doktor je, doktor akan balik kata ini masalah genetik, kemungkinan besar sebab kahwin terlampau dekat dengan sepupu. Dan dia kata macam mana ustazah saya nak bawa diri saya untuk bersangka baik dengan ketentuan Allah. Takkan saya nak berpisah dengan suami sedangkan perkahwinan tu sah. Cuma betul lah daripada awal lagi sepatutnya ya. Tapi benda dah terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Saya nak bersangka baik dengan takdir Allah tu bukan mudah. Tapi bila kita kata Allah takkan uji luar daripada kemampuan, insya Allah mampu, dan alhamdulillah. Sekarang ustazah tengok dia sangat tenang dengan anak-anak dia. Dia panggil anak-anak dia anak-anak syurga. Ini anak syurga saya yang pertama ustazah. Ini anak syurga saya yang kedua ustazah. Ini anak syurga saya yang ketiga. Ini anak syurga saya yang keempat. Ustazah, demi Allah tuan-puan, tak boleh sebut lagi 8 orang anak ustazah anak-anak syurga. Belum boleh sebut. Tak tahu lagi. Mudah-mudahan semua jadi ahli syurga. Tapi dia dah boleh sebut ini anak syurga 1, anak syurga 2, anak syurga 3, anak syurga 4. Percayalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan beban atas seseorang kecuali atas kemampuan dia. Allah akan berikan dia kemampuan dan kekuatan. Jadi insya-Allah tuan-puan, kita kena ada satu perasaan, insya-Allah kita boleh buat amanah ini. Bukan bersandar kepada kekuatan kita sebagai hamba Allah, sama sekali tidak. Tapi kerana aku ada Allah. Kerana kita membina hubungan dengan yang memberikan amanah. Yang beri amanah Allah, jangan tinggalkan Allah. Yang beri ujian Allah, jangan berpaling daripada Allah. Biar kita merengek kembali, bersela, bersimpuh di hadapan yang memberi amanah, untuk bagi tahu kita terlampau lemah untuk menunaikan amanah tersebut. Dan Allah sangat gembira mendengar. Allah sangat gembira mendengar. Kalau kita bersimpuh siang malam pagi petang atas sejadah, Tuhan tolong aku ya Allah, aku tak mampu nak jaga anak-anak aku ya Allah sebaik-baik. Ustazah sedang berceramah di Pulau Pinang. Anak ustazah kat mana? Di Kuala Lumpur. Apa dia sedang buat? Ustazah tak tahu. Dia tengah tengok TV ke? Dia tengah ketawa tengok cerita lawak ke? Ataupun dia tengah tolong abi dia ke? Ataupun dia tengah tengok Facebook ataupun WhatsApp ke, atau Instagram, entah siapa-siapa dia follow, entah apa-apa dia tengok. Sungguh sebagai seorang ibu yang paling sayang anak, tapi Ustaz tak tahu apa dia buat sekarang. Sebab apa? Sebab kemampuan kita terlampau terhad. Kita cuma ada 2 mata. Tapi Ustazah sebut tadi, boleh tak kita tunaikan amanah? InsyaAllah boleh. Sebab kita tak nak putus hubungan dengan si pemberi amanah. Walaupun jauh, anak tak ada depan mata kita, tapi kita hubung dengan yang memberi amanah. Kita kata apa? Allahumma hafazna bima hafazta ibadakas salihin. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah, seperti mana kamu memelihara orang-orang ataupun hamba-hambamu yang saleh. Dah, tenangkan hati, yakin dengan Allah. Kita dah serahkan pada pemeliharaan yang memberi amanah. Dan demikian tuan-puan, pertama sekali sebagai orang yang diberikan amanah rumah tangga, baiti, rumahku tadi, hendaklah dia membina hubungan dengan yang memberi amanah, yakni Allah Azza wa Jalla. Hubungan itu terbina macam mana?
Hubungan itu tuan-puan terbina dalam segenap perkara. Pertama, melibatkan tujuan hidup. Bila sebut terhubung, pertama terhubung dengan niat. Macam mana nak berhubung dengan Allah? Hubung dengan niat. Ya, bukan mesti solat saja kita kata berhubung dengan Allah, tapi nak pastikan kerja kita menjaga, mengurus rumah tangga terkait dengan Allah. Pertama sekali niat. Niatnya apa? Niatnya lillahi ta'ala. Banyak dah tuan-puan kita berforum, berceramah kan ya. Kalau ustazah pun dah penat dah. Ya, dah serak-serak suara dah. Ya, pengerusi yalah berceramah, ya, berdakwah. Tapi kalau bila kita nak cari, ustazah pun sama tuan-puan nak cari juga apa rahsia, apa kekuatan untuk kita jadi ibu yang baik, isteri yang baik, suami yang baik, anak yang baik. Apa kekuatannya? Maka ada satu yang bila kita baca kitab, kita dengar ceramah daripada para asatizah, kita buat satu rumusan. InsyaAllah nak jadi isteri yang baik itu insyaAllah tak susah. InsyaAllah nak jadi suami yang baik juga tidak susah. InsyaAllah nak jadi anak yang baik juga tidak susah. Tapi dengan syarat, semuanya mesti terbit daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Itu syaratnya. Semuanya mesti terbit daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kenapa para isteri beria-ria layan suami dia? Kenapa kak? Suami akak dah makan tengah hari ke belum? Ke tak makan semua suami-suami ni? Ya, sebab isteri dia duk pergi ceramah kan? Ustazah pun hari ni tentu dah menipu lah. Ustaz kata Ustaz masak untuk Ustaz kan ya. Tentu dah Ustaz tak tahu makan mana lah Ustaz hari ni kan ya. Tapi tak apa, kita dah kompromi dah. Tuan-puan sekalian, yang kita layan suami, ya, beria-ria kita layan anak-anak, suami pun beria-ria menyayangi isteri. Cuba tanya satu soalan, dari mana terbitnya perasaan bersungguh dan sayang? Daripada mana terbitnya? Kenapa seorang anak sanggup balik kampung, tengok mak dia ziarah, tengok rumah bocor dia baiki, tengok lampu tak menyala dia belikan mentol baru kan? Ini apa yang menerbitkan, apa yang menyebabkan dia buat semua? Kita nak tahu punca dia. Boleh tak tuan-puan tolong jawab? Kenapa bila nak keluar rumah salam suami? Kenapa minta izin dengan suami sebelum keluar rumah? Nak tahu punca. Kita mohon supaya tidak ada punca-punca yang lain selain daripada kerana kita terlalu ingin untuk taat kepada Allah dan Rasul. Itu kunci dia tuan. Sebab suasana akan berubah-ubah. Ada masa kita berdepan dengan keadaan yang kita suka. Ada masa kita berdepan dengan keadaan yang kita tidak suka. Ada masa kita berduka cita. Ada masa kita bersukaria. Harapnya kita kekal menjadi seorang isteri yang salihah, seorang ibu yang baik, sekiranya puncanya tadi ialah kerana ketaatanku kepada Allah dan Rasul. Ya, ini memang kena tanya soalan tu. Sebab kita tak nak berubah suasana, kita berubah. Bila datang satu keadaan yang menyakitkan hati kita, yang kita tak suka, kita berubah menjadi isteri yang talihah, menjadi isteri yang derhaka kepada suami. Tak nak. Sebab apa? Punca dia jelas. Kita buat kerana ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi muslimin muslimat sekalian, soal berhubung dengan si pemberi amanah terkait dengan soal niat. Ustazah nak bacakan surah Al-Ahzab ayat 28.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, Ustazah nak tuan-puan gambarkan keadaan tu ya. Turun ayat, direct ayat tu cakap, wahai Nabi, katakanlah, qul li azwajik, katakanlah pada isteri-isteri kamu. Direct, kita boleh bayang Nabi yang taat kepada Allah, Nabi akan katakan kepada isteri-isteri Nabi. Yang disuruh kata ni apa dia? Tengok macam mana Allah bimbing Nabi, Allah tarbiyah Nabi, Allah nak bagikan petunjuk kepada Nabi bagaimana nak settle masalah isteri. Katakan kepada isteri-isteri kamu, wahai Muhammad, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Suruh tanya, tolong cek nun dalam lubuk hati isteri-isteri kamu. Soal apa yang dia nak, soal niat dia, soal keinginan dia. Sekiranya mereka menginginkan dunia dan perhiasannya, tu dalam hati seorang wanita, seorang isteri kena cek, kena semak, kena tengok dia nak apa sebenarnya. Untuk isteri Nabi, tengok kalau dia nak dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kamu nak dunia, kalau kamu nakkan perhiasan dunia, fata'alaina, mai dekat aku, fata'alaina, mai dekat aku, umatti'akunna, aku nak bagi mut'ah, aku nak bagi satu sagu hati, aku nak bagi satu pemberian. Wa usarrihkunna sarahan jamila, yang pemberian itu memberi maksud aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Untuk hidup di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk hidup di samping hamba Allah yang paling agung, ya, yang paling sempurna, orang yang di dalamnya ada dunia adalah tidak layak. Ya, tak layak. Sama juga kita tuan-tuan, kita besok nak bertemu Nabi kan, nak bertemu Nabi. Lebih baik kita faham sajalah, kalau disuluh dalam hati kita ini tebal ada keduniaan dan segala perhiasannya, ini diisytiharkan sebagai tidak layak untuk bersama dengan Nabi, dunia maupun akhirat. Ustazah malam tadi berbual-bual dengan seseorang. Hamba Allah ni kerap bawa apa? Bawa ialah para ulama lah, ya. Dia kata ada seorang alim tu, kalau kita ni takut sangat nak mati kan, tapi seorang alim tu, seorang tuan guru tu, kata kaum kerabat dia, sebenarnya tuan guru tu dah tak sabar-sabar nak mati. Sebab tuan guru tu dah terlampau banyak kali bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi seakan-akan melambai-lambai. Bayangkan, dengar tu diam, bila dengar tu kan diam. Ya Allah, bilalah Rasulullah nak lambai-lambai aku kan, ya. Ya Allah, bayangkan. Tapi Ustaz terfikir dengan ayat ni tuan-puan, agaknya macam mana nak dapat mimpi jumpa Nabi, agaknya macam mana nak bersama dengan Nabi. Ni yang dalam. Tebal sangat ke keduniaan aku ni? Tebal sangat.
Dan ustazah bersangka baik dengan tuan guru tu, agaknya dalam diri tuan guru tu memang ya Allah, bukan dunia dan perhiasan ni. Sampai tahap tu dia dapat. Subhanallah. Untuk isteri Nabi, tuan-puan tengok bagaimana niat itu dilihat oleh Allah, dilihat. Dan kita ni nak buat contoh, bukan ustazah ya tuan-puan. Kalau nak buat contoh, Ummahatul Mukminin, isteri Nabi. Jangan buat contoh orang hidup ni, tak tahu lagi kami mati macam mana. Waliyazubillah, mudah-mudahan mati yang baik insya-Allah. Tapi nak buat contoh, nak buat idola, tolong rujuk Quran Sunnah. Tengok Ummahatul Mukminin, isteri Nabi. Tengok beratnya jadi isteri Nabi, sampai disuluh awal-awal lagi. Apa yang kamu nak dalam hati kamu? Kalau kamu nak dunia dan perhiasannya, Nabi disuruh Allah untuk menceraikan isteri yang seperti itu. Dan pilihan yang lain apa dia? In kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi sekiranya dalam hati kamu, pada niat kamu, pada tujuan kamu, kamu menginginkan Allah, in kuntunna turidna Allah, kamu nak Allah, kamu nak redha Allah, kamu nak kamu mengharapkan pandangan Allah atas setiap amal-amal kamu. In kuntunna turidna Allah wa rasulah, dan kamu mengharapkan Rasul, wadaral akhirah, dan kamu adalah isteri-isteri yang mengimpikan kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang sangat abadi. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna, dan Allah menyediakan untuk wanita-wanita baik di kalangan kamu ajran azima, ganjaran yang berlipat kali ganda. Ingat, senang jadi isteri Nabi. Kita kan kadang-kadang kan, kita orang perempuan ni kan, ya Allah bestnya jadi isteri Nabi kan. Betul tak? Pernah tak cakap macam tu kak? Terutama masa tension dengan suami kan. Ya, bestnya jadi isteri Nabi kan. Ya, memang best sangat-sangat. Tapi tengok tanggungjawab, tengok ujian dia, tengok amanah yang dipikul Ummahatul Mukminin. Allah suruh Nabi semak dalam hati isteri. Bayangkan tuan-puan, kalau kita Nabi semak hati kita, agak-agak ayat nombor 1 ke ayat nombor 2? Kalau semak hati kita, tuan-puan sekalian, wahai para ibu, almari baju ada berapa? Tudung banyak mana? Itu pun marah pula orang jual kat luar tu kan ya. Masya Allah, kita ni kalau tanya keinginan macam-macam, tak pernahnya cukup. Tak pernahnya cukup. Sampai lelah, penat kita. Sebab apa? Sebab nak menunaikan segala keinginan yang, ya Allah, banyaknya keinginan nafsu ni. Orang Penang kata apa? Ketegak, betul? Salah ya, orang kata ya Allah, terlampau sangat. Subhanallah. Bayangkan, diperiksa niat. Subhanallah. Dan pastilah terbukti isteri-isteri Nabi yang masih bersama dengan Nabi, tak ada yang Nabi ceraikan tuan-puan. Pastilah isteri Nabi itu memiliki kemuliaan pada niat, pada tujuan. Apa niat tujuannya? Yang diinginkan adalah Allah, Rasul dan hari akhir. Kadang-kadang kita terlupa tuan-puan. Ya, terlupa nak semak yang paling fundamental, yang paling asas kat dalam. Apa yang aku nak sebenarnya? Bukan isteri saja, apatah lagi di pihak suami. Pihak suami yang harus mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami tu tukang semak, tukang periksa, tukang cek, tukang pastikan apa dalam hati isteri. Nak didik isteri sampai tahap yang ada dalam hatinya adalah kecintaan kepada Allah, kepada Rasul dan hari akhirat.
Tengok saja Ummu Sulaim, tuan-puan sekalian, isteri Abu Talha. Tengok, ketika mana suaminya membawa tetamu-tetamu, para musafir, yang Nabi tak dapat jamu kerana tak ada apa pun di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lantas suami suami kepada Ummu Sulaim kata apa? Ya, ke rumahku. Bila Nabi tunjuk nak pergi rumah dia, ya, datang rumah. Dan bila suaminya masuk ke rumah, tanya, apa yang kita ada? Apa yang kita ada? Ni tetamu ramai ni bersama dengan Nabi. Ummu Sulaim kata, sebenarnya kita hanya ada sedikit makanan untuk anak-anak kita. Apa kata suami Ummu Sulaim? Sekarang tutup lampu, tidurkan anak-anak. Sekarang tutup lampu, tidurkan anak-anak. Dan Ummu Sulaim dengan penuh ketaatan kepada suami, yang terbit daripada ketaatan terhadap Allah dan Rasul, tutup lampu, makna tak ada cahaya apa dah, tidurkan anak. Anak sedang kelaparan, tuan-puan, bukan senang nak tidurkan. Maknanya dengan segala kelembutan, kasih sayang, tidurkan anak tersebut. Sebab Nabi menjadi tetamu dengan sahabat yang lain. Dan di situ, ya, daripada ketaatan tersebut, akhirnya Allah tolong tuan-puan dengan mukjizat yang ada pada Nabi. Makanan cukup untuk dinikmati oleh para tetamu. Sikap mereka suami isteri dipuji oleh Allah, sehingga Allah menyampaikan salam kepada kedua mereka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Agak-agak kalau kita suami bawa balik tetamu ramai-ramai, tapi yang ada kat rumah, ya, cuma ada ikan separuh ekor. Macam mana kita punya perangai, tuan-puan? Macam mana agak-agak kalau bawa datang rumah, beras tak ada. Yang mula-mula kena marah siapa? Siapa yang mula-mula kena marah? Suami. Lepas tu kita kalau marah, ayat kita baik ke tak baik? Ke astaghfirullahalazim, ya Allah, subhanallah abang. Macam tu ke kita marah? Ya, sabar je lah abang ni, masya Allah abang, innalillah. Macam tu ke kita marah? Ke macam mana puan-puan kat Penang marah? Mana dia marah? Zazan nak lakon tak reti sebab kena cakap Penang kan, ya. Tapi kita kenal diri kita, tuan-puan, kita boleh bayang macam mana kita, ya Allah, siaplah suami kita. Apa yang cerdik sangat bangun ngajak tetamu malam-malam buta ni. Itu yang saya beletak kata dengan abang, tolong beli beras. Ya, boleh bayang kita macam mana? Tapi tidak untuk Ummu Sulaim. Subhanallah. Sebab semuanya itu terbentuk dengan ni yang kat dalam. Ada banyak urusan, seluruh urusan akan selesai kalau yang dikehendaki adalah Allah, Rasul dan hari akhirat. Berhubung dengan pemberi amanah. Berhubungnya di mana? Berhubung dari segi niat. Niat tu dah berhubung lah. Ya Allah, Engkau tahu kan, ya Allah, aku didik anak-anak ni kerana Engkau. Kau bagi aku amanah, ya Allah, aku didik. Aku akan berhadapan dengan Engkau, ya Allah. Aku akan berdiri depan Engkau nanti, ya Allah, satu hari akhirat besok, untuk Engkau tanya satu-satu atas amanah yang Engkau bagi. Dalam fikiran aku itu, ya Allah, aku bukan didik anak sebab wah, nanti bila dia UPSR dapat selfie dengan anak 6A. Ya, aku bukan didik anak nanti nak berbangga-bangga dengan anak. Jangan lupa, tuan-puan, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak kamu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Kalau tak kena cara, benar-benar perhiasan dunia. Ya, jangan lupa yang itu. Sedangkan kita harus melihat harta dan anak-anak sebagai amanah
Besok dengan Allah kita nak jawab, dengan Allah. Betulkan niat. Orang betul niat ni tuan-puan, hati dia senang, hati dia senang. Sebab apa? Sebab urusan dia langsung dengan Allah, senang. Sebab Allah Maha memahami, Allah Maha bijaksana, dan Allah memiliki segala-galanya. Ya Allah, senangnya urusan dengan Allah. Sangat senang. Yang jadi payah sebab berurusan dengan makhluk, payah. Kalau kita berurusan dengan Allah, tak apa, soal jaga anak ni soal kita dengan Allah, amanah kita dengan Allah. Dalam proses yang panjang tu tuan-puan, pasti macam-macam berlaku. Betul kan? Ke perempuan nak anak keluar je daripada perut kita, terus cari serban, terus pergi semayang, jalan dia semayang jemaah. Nak macam tu ke? Mustahil. Anak kita ini ibarat kain putih, kita nak corakkan sebagai ujian daripada Allah. Itu proses dia panjang, panjang tuan-puan proses dia. Tuan-puan mungkin ada sebahagiannya pendidik, guru-guru, ya, ustazah juga guru. Guru juga di IPT, guru juga di sekolah tahfiz. Guru-guru atau pendidik, ibu ayah kena faham sangat, kerja mendidik bukan kerja sehari. Dan kita tak pernah tergopoh-gapah dan tertekan sebab urusan kita dengan Allah. Kalau dengan orang, ya tuan-puan, ni tak kena, takut orang cakap tu, takut orang cakap ni. Tu yang jadi stres tu. Tapi bila urusan langsung dengan Allah, kita tahu Allah Maha mengetahuinya. Ya Allah, Engkau tahu kan, ya Allah, aku dah coba, ya Allah. Dah senang cakap dengan Allah. Urusan mendidik tuan-puan bukan urusan sehari. Wahai para guru, wahai para ibu dan ayah, jangan pandang anak kita dengan pandangan hari ini semata-mata. Cubalah luas sikit pandang anak kita ini 20 tahun lagi, yang berlari berlelah dalam masjid hari ini ni, entah-entah besok itulah jadi tok khatib. Ya, besok itulah yang jadi mufti. Sebab pendidikan memerlukan proses tuan-puan. Ustazah tengok ada seorang anak tahfiz 30 juzuk, cair tuan-puan, cair 30 juzuk. Berkali-kali ambil syahadah. Tapi ada satu hari ustazah naik kereta, anak tersebut dia lalu, dia nak pergi tempat sukan. Sambil dia makan berdiri dan berjalan, makan sausage lah, apalah makan, ya. Tahu benda dia beli, kupuk lekor ke apa. Jadi ustazah tengok tu, ya Allah, comelnya anak murid aku. 30 juzuk cair dalam perut tu, dalam hati Quran, makan ngepong macam tu, sambil berjalan. Nak tengok, oh comel anak murid aku. Tapi alhamdulillah hati tu boleh berkata, santuni sajalah anak, santuni dia. Tak perlu tegur hari itu sebab nanti dia terkejut, sebab nanti dia hilang semangat nak main, sebab bertemu dengan ustazah dan ustazah tegur dia kenapa makan berjalan. Ustazah nak dia bermain dengan tenang, biar dia bersukaria dengan kawan dia. Ustazah cuma pet-pet kat dia, bunyikan horn, turunkan tingkap, dan ustazah babai dia. Dan dia pun babai sambil mengepong juga, ya. Sabar, sabar. Kita kena sabar. Nanti jiran tu kata, apa budak tahfiz macam tu, makan berjalan. Setakat ini ustazah tidak ada urusan dengan orang tu. Dia mungkin tak sabar nak tengok semuanya berlaku dalam keadaan yang sempurna. Tapi kami mendidik manusia, kami tak didik sehari. Dan kami tak ada urusan nak mengharapkan pujian orang keliling tadi. Kami cuma nak jaga jangan sampai mudarat ke orang keliling je. Tak puji tak ada masalah. Lepas beberapa minggu, bila kita bagi kuliah kajian akhlak, kita pun buat contoh-contoh akhlak yang tidak cantik, tidak bagus. Tanpa menuding pada sesiapa pun, kita bagi tahu alangkah tidak cantiknya untuk seorang anak yang hafiz Quran, tetapi akhlak Quran dan akhlak Nabi tidak terpamer pada diri dia. Contoh, dia berjalan, makan sambil berjalan, ya.
Tak ada pandang pun pada yang berkenaan, tak. Tanya, pernah tak anak-anak berjalan, makan sambil berjalan? Semua jawab, pernah. Agak-agak lepas ni nak makan tak sambil berjalan? Tak nak. InsyaAllah kita doa sama-sama, Allah berikan kita akhlak tertib ketika mana kita makan. Dah. Itu pun belum tentu ikut lagi tuan-puan, sebab manusia ni lupa. Entah-entah bulan depan nampak lagi, kali ni berlari pula, hari tu berjalan. Siap sedia je lah kita sebagai pendidik, terus nasihat, terus didik. Kita tak ada urusan dengan manusia, kita bukan mengharap pujian, dengan Allah. Ustazah percaya tuan-puan, satu hari nanti anak-anak itu akan sangat berakhlak, sangat jaga. Dia ingat besok, ya Allah, berkali-kali ustazah aku ingatkan, ya. Dan dia akan perasan nanti, aku ke yang ustazah tu maksudkan, ya. Tapi ustazah babai-babai je. Dia akan teringat, insya-Allah. Allah akan buka lah pintu hati dia tuan-puan. Sebab apa? Urusan kita dengan Allah. Dan yang memberi hidayah adalah Allah. Sama sekali bukan orang yang memuji, bukan orang yang memuji. Yang memperindahkan akhlak adalah Allah, bukan orang yang puji tuan-puan, bukan. Jadi ustazah katakan sekali lagi, ketika mana kita berurusan dengan pemberi amanah, hati kita akan tenang. Sama macam anak-anak, sama macam anak-anak. Anak-anak ni ujian tuan-tuan, ujian. Ya, orang pandai cakap je. Apa tu anak ustaz macam itu? Apa anak tu imam macam tu? Orang pandai cakap. Dan orang pun pandai memuji. Wah, hebatnya anak dia. Semua tu kejian maupun ujian adalah ujian. Kalau kita tak berurusan, kalau kita hanya berurusan dengan Allah, keji dan puji tu hampir sama je rasa dia, tak ada apa pun. Terus didik anak. Kenapa? Sebab kita nak bertemu dengan Allah, nanti dengan Allah kita nak jawab, bukan dengan orang. Dan orang yang sedemikian istiqamah, konsisten akan mendidik dengan baik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kedua, bila disebut berhubung dengan pemberi amanah, dia berhubung dari segi cara. Tadi niat, sekarang cara nak didik keluarga, cara didik anak, cara nak santuni suami, cara nak sayangi isteri. Itu kena rujuk pada jalan yang Allah redha, baru berhubung dengan Allah. Kalau kita buat benda yang Allah murka, putus hubungan dengan Allah. Macam mana nak didik isteri? Isteri tak tutup aurat, ataupun isteri tutup aurat, tak baik, tak bagus, tak cukup sempurna. Suami kena tanggungjawab ni tuan-tuan. Ni suami-suami yang mendengar ni. Sebab dalam lintasan fikiran pun kadang-kadang bila tengok seorang isteri yang dengan baju ketat, ya, dengan tudungnya, ya Allah, pendeknya, lepas tu dengan bonggol sebesar alam kat belakang kepala, dengan muka yang dah tak nampak dah muka original tu sebab dah dicat macam-macam, terlintas. Suami dia tak kata apa ke? Betul tak tuan-tuan? Terlintas. Apatah lagi kalau suami tu orang alim, terlintas. Suami ni tak kata apa ke? Settle ke? Beres ke? Beres je. Maknanya boleh lepas dia keluar macam tu. Kat dalam rumah tak jadi hal, ni yang luar rumah. Sungguh kalau ada suami. Sebab itu tanggungjawab suami didik isteri dengan jalan yang ditunjukkan oleh Islam. Barulah berhubung dengan Allah, barulah buat amanah dengan betul. Wallahu a'lam. Atau apakah ada segelintir suami yang dia tak berapa kisah sangat isteri dia sebab dia tak pandang sangat bini dia. Jadi dia pun bukan tahu bini dia keluar macam mana sebab dia tak pandang. Ada, betul tak puan-puan? Ya, dia pun tak tahu. Kalau tanya, bang, semalam saya pakai baju apa? Entah, awak berbaju. Agak je lah sebab dia pun memang tak pandang pun, tak ambil kisah. Dia beritahu, jangan sampai kisah pada bini orang, ya, daripada bini sendiri.
Dan ustazah cakap tu pun bersebab juga tuan-puan, ya. Ustazah pernah ni dah lama lah, ya, buat program parenting, tapi ramailah datang mak ayah kan, suami isteri. Lepas tu ustazah tanya, tuan-tuan paling last pandang isteri bila? Bukan pandang biasa, tapi pandang dengan pandangan kasih sayang. Saya tanya para muslimat, ya, muslimat boleh beza tak pandangan kasih sayang dengan pandangan biasa? Boleh beza tak? Macam mana pandangan kasih sayang? Dia masuk sampai ke hati. Pandangan kasih sayang ni, dia macam ada mesej tuan-tuan. Walaupun dia tak bercakap, dia pandang macam ni, tapi seolah-olah suami kita kata, jaga diri ya sayang, macam tu. Dia tak payah cakap, pandangan tu, subhanallah. Dia tanya kat suami-suami, bila last pandang isteri dengan pandangan macam tu? Bila last pandang memandang? Pandang. Turun rahmat Allah, ya, kalau suami isteri pandang memandang dengan penuh kasih sayang, pandang. Bila last? Bila last kak suami pandang macam tu? Ya, duduk ngadak-ngadak dia berdua kat cushion tu kan, ya, pandang. Ya, cucu tanya, kenapa ni? Dia katakan, ya. Pernah tak tuan-puan bila last? Bila ustazah last bila, ustazah pun sabar juga ni, ya. Kita nak keluar, ya tuan-puan, kita semualah kalau nak keluar rumah, pegang tangan suami tu sampai dia pandang baru lepas. Jangan kita pun tak pandang, dia pun tak pandang. Abang pergi bang, dia kata macam tu je. Dia ingat ni main sip-sip apa, tukar apa ni yang button tu kan, ya. Suami isteri kan, pegang. Ini je yang halal tuan-puan, yang halal dipegang, disentuh, dipandang. Kan suami isteri. Pegang, ni yang halal. Biar terasa aura berpegangan tangan tu. Lepas tu jangan lepas tangan tu sampai suami kita pandang kita. Kadang-kadang dia tak apa nak pandang, ya, pandangannya kosong. Tapi kita ajar sikit lah, biar kita ajar, kita pandang dengan pandang kasih sayang ni bang. Dan nanti lama-lama dia akan balas. Dia pun akan pandang. Kita kata, bang, saya sayang abang kerana Allah, ya. Abang juga sayang kerana Allah. Biasakan benda yang baik macam tu. Pandang. Jadi bila pandang, cuma yang motivasi ustazah buat tu, bila suruh pandang, ya tuan-puan, ya Allah, suami isteri padahal kita suruh ngadap-ngadap, dia bantainya ketawa. Ya, dia tak ada nak pandang, padahal bini dia. Ya, padahal laki dia malu. Ya Allah, berapa tahun tak pandang sampai naik malu. Ya, pejam mata je ke dengan suami? Suami pejam mata je. Pandang. Ada pakcik-pakcik sampai keluar dia. Masa itulah nak ketandas. Dia tak rela nak romantik, ya, nak pandang-pandang. Ya Allah, ada yang lain ke yang halal? Ada yang lain ke? Kan yang halal hanya isteri kita. Ya Allah. Kadang-kadang mungkin sebab tak pandang sangat, tak pedulikan sangat, jadi terlepas pandang isteri keluar rumah dalam keadaan yang tidak mematuhi syariat. Sedangkan itu amanah untuk seorang suami. Didik, ajar, tengok-tengok. Tuan-puan, suami-suami memang kena bertanggungjawab juga. Ya, dulu tuan-puan, ustazah ingatkan suami tak cemburu tau. Suami ustazah ingatkan dia tak cemburu. Ustazah kadang fikir, dia kenapa lah tak cemburu, Sebabnya boleh je macam, bang nak pergi ceramah bang, boleh. Bang kat utara tau minggu ni, boleh. Saya kata, dia tak cemburu ke? Sesekali ustazah nak dengar dia kata tak boleh, ya. Nah, orang perempuan ni macam-macam ni kendak dia kan. Jadi Zafar membuat kesimpulan, tak apalah, dia bukan seorang yang cemburu, ya. Betul-betul bertahun tu ustazah anggap dia tak cemburu. Tapi satu hari dalam kereta, naik kereta berdua, adalah seseorang telefon ustazah, ya. Jadi ustazah pun cakap, yang telefon tu ustaz lain, ya. Ya, Assalamualaikum ustaz. Ustazah ni. Jadi kita ni pun adalah salah tarikh apa benda. Jadi kita ni ada tergelak-gelak sikit lah, ya. Tergelak-gelak tu dengan orang yang telefon tu. Lepas tu suami saya kata, siapa tu? Ustaz sekian. Lelaki lah, ya. Lelaki. Apa
ketik apa cakap suara lembut-lembut macam tu. Lepas tu ketik pula tergelak-gelak dia katakan ya. Apa dengan orang lelaki macam tu? Ustazah masa tu kan senyum kepuasan. Seorang senyum. Suami saya kata, kenapa senyum pula, kena tegur. Ya Allah bang, bertahun nak tahu abang ni cemburu ke tidak. Hari ni rupa-rupanya cemburu juga ya. Jadi ustazah pun ambil perhatian, cakap dengan orang lelaki. Tengok suami kita dah dengar tadi kan. Maknanya apa? Bukan dalam keadaan yang bergerak ketawa pula kan ya. Sebab suami kita dengar pun dia cemburu. Jadi biar lebih tegas, biar lebih maknanya dah straight to the point je lah. Sebab memang peranan seorang suami itu, dia kena ada cemburu. Daripada cemburu itulah dia akan benar-benar menjaga isterinya di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang ketiga, bila sebut berhubung dengan Allah, tadi dari segi niat, dari segi cara. Ketiga dari segi sumber. Mana sumber? Sumber kita, rujukan kita untuk jaga keluarga, sumber di mana? Mana sumber kita untuk jaga suami, sumber di mana? Ini penting tuan-puan, sebab sumber kita tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik pada sumber. Jangan kecenderungan kita, kecenderungan hawa nafsu kita terhadap sesuatu menyebabkan kita mengenepikan sumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan macam tu. Jadi manusia yang berhubung dengan Allah, dia berhubung dengan sumber hidup. Apa dia sumber rujukan? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak jaga rumah tangga? Balik pada sumber tadi. Yang keempat, bila sebut berhubung dengan pemberi amanah, yakni Allah, dia terkait dengan soal mengingati Allah ataupun zikrullah yang menjadi kelaziman sepanjang menguruskan amanah tersebut. Ya, berkait dengan kelaziman. Apa dia kelaziman? Kelaziman dalam menguruskan amanah mestilah lazim zikrullah, mengingati Allah. Sebab itu tengok ya tuan-puan, kalau mana-mana perbuatan yang kita tak sebut nama Allah dengan basmalah, maka ia jadi sia-sia. Tengok, terputus. Apa kita buat bukan dengan nama Allah, putus. Bayangkan kerja besar yang kita buat, didik anak, jaga rumah tangga, suruh anak solat, jaga harta suami, jaga maruah diri. Kalau tidak dengan bismillah, putus. Ya, kalau tak balik pada Allah, tak berhubung dengan Allah, putus. Lalu apa ganjaran yang kita dapat daripada semua yang ustazah sebutkan tadi? Amanah keluarga ni, insya-Allah Allah akan permudahkan kita buat dengan syarat-syarat tadi. Apa yang Allah akan bagi? Pertama sekali tuan-puan, kemudahan. Kemudahan Allah akan bagi. Percayalah. Ada orang tak terlalu susah pun untuk mendidik anak, tak terlalu susah. Kita jumpa kan ibu-ibu yang nampak ya Allah senangnya anak dia. Lepas maghrib terus capai Quran tuan-puan. Ya, lepas maghrib terus capai Quran baca. Ya Allah, sejuknya hati tengok anak-anak tu. Ustazah ada banyak contoh tuan-puan, anak-anak tahfiz yang subhanallah sejuknya hati. Bahagialah mak ayah. Subhanallah. Anak tahfiz tu cakap macam ni. Kalau ada apa-apa saja nak minta tolong dekat kami, dia cakap dengan cikgu dia, cakaplah dengan dia, insya-Allah dia akan tolong. Kami yang dengar tu, aduh sejuk hati. Anak cakap macam tu. Bukan anak kita, anak murid je. Kalau ada apa-apa nak minta tolong, cakap je dengan saya, cakap je dengan kami. Kami akan tolong. Dan dia buat sungguh.
Kejap-kejap kan asyik nama dia kena panggil. Dah dia tawar macam tu. Kita pun susah nak suruh, nak panggil orang yang tak nak tolong kan. Kejapkan nama dia. Jadi jalan pahala pula untuk dia. Kebaikan pasti akan bawa pada kebaikan yang lain. Subhanallah, hebat anakku. Padahal orang susah, tuan-tuan. Tak pernah diberikan kemewahan oleh keluarganya. Kadang-kadang nak bayar yuran pun tak cukup duit. Subhanallah, anak kita melempah kata benda kita bagi. Ya, tapi dia nampak kita bersusah payah cari rezeki, tapi nak dengar ayat, mama, kalau mama ada nak minta tolong apa-apa, kalau mama ada nak minta bantuan, mama jangan malu-malu mama. Ya, jangan risau-risau. Mama panggil lah abang. Pernah dengar tak anak cakap macam tu? Yang pernah tu alhamdulillah. Tapi ramai yang tak pernah ya tuan-puan ya. Malah sakit tekak panggil anak pun dia diam. Sampailah mak dia datang dalam bilik tanya, ada pun orang dalam rumah ni dia katakan, panggil tak berbunyi. Bayang tuan-puan, ya Allah. Zah pun terfikir, ya Allah, mudahnya untuk mak dia. Ya, bagi sebahagian orang Allah mudahkan tuan-puan sekalian. Tak adalah beria-ria berjaga apa semua, tapi barangkali ada sesuatu yang mahal yang kita tak tahu, yang telah dilakukan oleh mak ayah dia. Mungkin sumbernya halal, walaupun sikit tapi barakah. Itu yang pertama. Dapat apa? Pertama, kemudahan. Daripada semua yang ustazah sebutkan tadi. Yang kedua, dapat apa? Keberkatan. Balik pada yang pertama tuan-puan. Kalau nak jadi mudah ni, senang sangat. Sangat senang. Kalau Allah dah memudahkan, ya Allah senangnya. Mohonlah kesenangan, kemudahan daripada Allah. Sungguh, berhubunglah dengan Allah, berhubung dengan Allah. Mungkin ada beberapa kali juga ustazah sampaikan perkongsian inilah ya. Mungkin siaran ulangan lah ni ya. Astro pun ulang juga kan ya. Ada anak ustazah yang kecil sekali ni. Ustazah nampak Allah mudahkan dia. Setelah mengarungi jugalah beberapa fasa untuk beberapa orang yang lain tu macam susah sikit. Dari segi menguasai Al-Quran. Ya. Jadi itu memang bahagian masing-masing, ya, bahagian masing-masing. Anak kita kalau lambat sikit yang ini, pasti ada kelebihan yang lain insya-Allah, ya. Jadi ada yang sebelum tu yang susah sikit. Masya-Allah, memang lidah tu berat nak sebut ayat Quran dengan baik. Memang berat. Ustazah cakap jujur-jujur tuan-puan, setiap kadang-kadang bila Ustazah dengar bacaan dia, akan tertanam dalam hati ini, ya Allah, malam ni bangunkan aku, ya Allah, aku nak menangis depan kau. Macam sebab kita malas dah nak tegur dah. Sebab anak tu dah berusaha tuan-puan ya. Anak tu dah berusaha. Kadang-kadang dia sampai, kalau dia baca Quran, ustazah datang dekat, dia perlahankan. Sebab tak nak mengganggu juga. Nanti dia tahu Umi mungkin rasa tak puas hati lagi bacaan dia. Dan dia dah berusaha. Tapi ada banyak huruf yang tak boleh disebut dengan makhraj yang betul. Dan ia agak ketara lah. Ya, lidah tu memang agak ketara sangat. Jadi tuan-puan, kadang-kadang bila dengar dia baca sampai tak terkata apa kecuali dia kata, ya Allah, bangunkanlah aku malam ni, ya Allah, aku nak settlekan yang ni je, yang ni, urusan yang ni. Sebab nak ngadu dengan Allah, ya Allah, ini hamba Engkau juga, ya Allah, tolonglah ya Allah, sebelum aku mati aku nak tengok anak aku seorang ni dapat baca Quran dengan fasih. Nak cakap dengan Tuhan macam itulah. Tapi bagi Allah terlampau mudah tuan-puan. Bila yang kecil tu, ustazah tak buat apa-apa pun. Bukan kata ustazah ajar dia, ya, tuition kan dia, tak, biasa je, sama je macam yang lain. Biasa je. Tapi hanya dengan mendengar Al-Quran daripada iPad, ya, ataupun iPhone ni, pasang je Quran,
sebutan dia hampir sama dengan sebutan syekh yang baca tu. Sebutan budak lagi 5-6 tahun masa tu, dia dapat lahjah Arab sikit tu daripada dia dengar je. Dia dengar je. Dan bila dia dengar, habis dia peluk dia, ulang balik dan dia hafal. Jadi dia hafal An-Naba, dia hafal Al-Mursalat, ya, tanpa kami perlu bersusah payah. Kami tak buat apa tuan-puan, sikit sangat je. Sampai saya kata, ya Allah, ya Tuhan, Engkau nak tunjuk pada aku, kamu kena ingat setiap orang ada takdir masing-masing. Kamu jangan lukakan hati anak kamu hanya kerana takdir dia, proses dia agak panjang, lama. Kalau Allah nak bagi anak kamu yang susah nak hafal, nak sebut Quran dengan baik, nak bagi macam adik dia, bila-bila masa kun fayakun, kamu pun tak buat apa pun pada anak kecil kamu ni. Kun fayakun Allah bagi. Jangan lukakan hati anak, sebab anak kita belum dapat mencapai apa yang kita nak. Ya. Jadi ustazah belajar tuan-puan, ya Allah, ya Tuhan, kalau Allah nak mudahkan, amat senang, amat mudah. Sebab itu mohonlah kemudahan daripada Allah. Tuhan, macam mana Engkau mudahkan anakku yang seorang ni, ya Allah, tolong mudahkan yang lain, ya Allah. Ya Allah, macam mana Engkau mudahkan anak hamba Allah fulan-fulan itu sampai jadi sebegitu baik akhlaknya, ya Allah, tolong mudahkan urusanku dalam mendidik anak-anakku, ya Allah. Ada anak-anak yang macam tu tuan-puan, yang saya sebut tadi lah, ya, akhlaknya, ya Allah, berkenan betul dekat hati kita ni. Dia jumpa guru-guru, Assalamualaikum, dengan tunduk-tunduk. Kadang-kadang kita nampak dia kejap pergi ambil wuduk, kejap ambil wuduk, yang sentiasa nak jaga wuduk. Allah, cantiknya akhlak. Subhanallah, kalau Allah mudahkan jadi senang. Apa lagi Allah akan bagi? Kemudahan, keberkatan. Ya, kalau kita terus menjalin hubungan dengan Allah, insya-Allah keluarga sakinah yang penuh barakah. Bila sebut berkat, payah nak cakap, kecuali rasalah sendiri macam mana hebatnya kesan berkat. Kita dah hidup lama-lama tuan-puan, dah tua-tua ni kan. Macam ustazah dah 40 ... ya. ... tu takkan dia beritahu lah kecuali dipaksa. Dah hidup 40 tahun lebih. Mungkin perempuan pun ada yang dah 50 tahun, ya. Kita memang terasa kan mahalnya nilai berkat. Sangat mahal nilai berkat. Percayalah tuan-puan, kalau tuan-puan ada duit 100 juta ringgit, tapi dalam kurungan tidak berkat, sekejap je habis. Percayalah. Agak-agak boleh percaya tak cakap ustazah ni? Iya. 100 juta ringgit menganga kita banyaknya. Tapi percayalah tuan-puan, kalau tak berkat, sekelip mata boleh habis, sekelip mata boleh hilang. Percayalah. Tak ada kita heran tengok orang kaya melimpah ruah segala macam, sebab kita pun sama-sama tahu, kalau ia tidak mendapat keberkatan, kun fayakun. Idza arada Allah syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tengok dalam surah Al-Kahfi, 2 orang yang diberikan kebun, kan? Tapi seorang tidak membina hubungan dengan Allah, sebaliknya kufur. Yang seorang membina hubungan dengan Allah. Sepatutnya bila kamu tengok kebun yang begini sekali hasil, kamu kata apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Tapi tidak yang seorang tadi. Ini daripada aku yang usahakan, dia takkan musnah. Sekelip mata Allah musnah. Tapi orang yang menjalin hubungan dengan Allah, tak, ini bukan aku punya, Masya Allah, ini kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Bila Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Bila Allah nak ambil, Allah boleh ambil. InsyaAllah itu Allah pelihara berkat.
Sebab itu payah nak bercakap tentang berkat kecuali orang yang merasai keberkatan. Dan kita pun boleh tahu ya, boleh nilai ya tuan-puan, kenapalah rumah tangga kita ni asyik bergaduh je, hilang berkat ke? Ya, kenapalah duit asyik tak cukup je, hilang berkat ke? Tengok mana ya. Yang ketiga yang Allah berikan daripada menjalin hubungan dengan Allah yang memberi amanah tadi ialah ketenangan. Allah akan berikan ketenangan. Tak penting pun tuan-puan soal orang dalam rumah kita dah berubah ke belum. Itu bukanlah penting sangat. Ya, memang kita nak berubah jadi baik semua, tapi ketenangan kita itu tak mesti tunggu sampai semua jadi baik. Ketenangan tu boleh kita nikmati sekarang. Sekarang boleh kita nikmati. Kita tengok anak kita masih lagi degil. Tak semestinya dengan kedegilan tu kita jadi huru-hara. Kita tenang. Ya Allah, ya Tuhan, wahai yang maha memberi hidayah. Kan kalau kita berhubung dengan Allah, macam-macam lah ilham Allah bagi ke hati tu tuan-tuan. Ya, anak kita degil tapi tak menghuru-harakan kita. Sebaliknya apa? Aku beristighfar kepadamu ya Allah. Kita istighfar dengan Allah. Astaghfirullahaladzim. Belum sampai lagi rupanya pada hati anak kita ni apa yang kita cakap mungkin terhalang kerana dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim. Tenang. Tapi kalau nak huru-hara boleh juga. Tiap-tiap kali tengok anak-anak kita degil, kita terbayang wajah bapak dia. Ini memang menurun keturunan bapak dia. Itu memang siaplah bergaduh sakan nanti. Ya. Kan ada jalan lain, pilihan lain. Apa dia? Allah datangkan dalam hati kita. Tengok kedegilan anak, teringat apa? Kita tak cukup doa. Ya, kita belum cukup doa. Doa kita belum betul-betul mustajab. Kita baiki apa yang kita makan, kita baiki apa yang kita pakai, kita baiki sumber kita. Subhanallah. Tenang kan? Bila sesuatu bawa balik kepada Allah, itu dia tuan. Ketenangan. Bukan tunggu keadaan berubah, tapi Allah bagi pada orang yang tidak pernah putus hubungan dengan Allah. Dan yang keempat ialah kecukupan. Cukup. Tuan-puan nak kaya jadi jutawan ataupun nak cukup? Kaya tapi tak cukup-cukup. Ya, ada 200 juta tapi tak cukup-cukup sebab teringin nak beli kapal terbang peribadi. Jadi tak apa nak cukup dah 200 juta kan? Ya. Dengan sederhana tapi cukup. Nak yang mana? Pilih. Pasti nak yang sederhana tapi cukup. Sebab isunya bukan kaya miskin, bukan banyak sedikit, tapi soalnya ialah kecukupan. Rasa cukup. Ada isteri yang tak pernah puas hati dengan suami. Tak pernah puas hati dengan suami. Ya. Tak puas hati dah tengok abang ni bangsa tak berkenan lah, tak berkenan. Tukar baju lain bang. Tukarlah suami ni baju lain. Yang ni pun tak puas hati juga, abang ni pun tak berkenan juga itu ini. Lama-lama sudahnya mengamuk-ngamuk lah masing-masing tu bergaduh. Datang daripada perasaan apa? Tak pernah rasa cukup. Tak pernah rasa puas hati. Tak pernah rasa redha dengan pemberian Allah. Ini penyakit tuan. Dan sebenarnya yang menghalang kita untuk menikmati kemanisan rumah tangga, keluarga, ialah tadi ketidakcukupan pada perasaannya, tak redha dan tidak bersyukur. Itulah penyakit dia. Kalau kita boleh settle yang dua ni tuan-puan, rasa syukur, rasa cukup, rasa puas hati, ya, insya-Allah banyak benda settle. Tapi bila tak bersyukur, bila tak rasa cukup, tak rasa puas hati, membuka kepada jalan-jalan keburukan yang lain. Percayalah. Pandang anak dengan rasa cukup tuan-puan. Maksud dia apa? Puas hati. Terima kasih ya Allah. Ini anak aku. Bila pandang anak ini aset yang mendoakan kita.
lidah dia, hati dia, kalau dia benar-benar memohonkan keampunan untuk mak ayah dia, kita boleh keluar daripada neraka masuk syurga. Bayang tuan-tuan, tu anak-anak kita ya. Lidah dia, hati dia, kalau dia benar-benar mendoakan keampunan untuk kita, daripada syurga bawah sekali boleh naik syurga atas sekali. Dan bila seseorang itu dikeluarkan daripada syurga yang rendah kepada yang tinggi, dia bertanya kepada Allah, anna lihaza, macam mana aku dapat ni ya Allah? Allah jawab, bistighfari waladika laka, dengan sebab anak kamu mintakan ampun untuk kamu. Ni anak-anak kita. Jangan pandang anak tu kita underestimate dia tau ya. Dia akan doakan kita. Allahu Akbar. Doa dia boleh keluarkan kita daripada neraka masuk syurga tuan-tuan. Doa dia boleh pindahkan kita daripada syurga rendah kepada syurga yang tinggi. Subhanallah. Biar kita tengok anak, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku sayang anak-anak. Tak apalah, tak comel sangat pun tak apa. Dah kita pun bukannya orang putih campur orang Arab. Ya. Tak apa ya anak kita, tak comel sangat, rupa paras, cantik kan akhlak dia. Comel tak comel, cantik tak cantik, hitam putih ni subjektif tuan-tuan, subjektif. Iman tak pernah nilai semua tu tuan-tuan. Kalau orang pandang sesuatu dengan iman, hitam berkilat macam bila berabah pun nampak, sungguh mulia, sungguh bercahaya. Kenapa tak cari yang macam tu? Kenapa ikut sangat yang luar dunia alam apa ni, akhir zaman ni, menilai manusia dengan warna kulit? Kenapa ni? Apa masalah kita? Sampai anak kita pun kita, yang putih kita sayang lebih, yang coklat sederhana, yang hitam tak berapa nak sayang sangat. Kita kata anak bapa, kita kata amboi, bukan anak kita ke? Tuan-puan, biar kita senang sangat. Umi sayang sangat anak Umi yang hitam manis ni. Kenapa? Manisnya ada. Tolong positifkan anak-anak kita tuan-puan. Ya? Sebab apa? Sebab kita puas hati dengan Allah. Anak aku dari Allah. Tak ada orang buat anak tuan-puan. Tak ada orang cipta manusia baik kita. Tak ada, dari Allah. Terima kasih ya Allah. Aku belajar senang dengan apa yang kau senang untuk aku. Cakap macam tu kat diri sendiri. Jangan suka dengki kat orang, iri hati dengan orang, busuk hati dengan orang. Sebaliknya kata, ya Allah, aku sangat suka, aku redha, aku puas dengan apa yang kau suka untuk aku. Sekarang apa yang Allah suka untuk aku, ini dia susunan dia. Ini anak aku, ini suami aku, ini rumah aku, ini kereta aku, ini gaji aku ada, ini kerja aku ada. Sungguh ini yang kau suka untukku ya Allah, dan aku turut menyukainya. Dah. Untuk orang lain, suami dia, anak dia, isteri dia, rumah dia, biarlah tu orang lain. Allah suka yang itu untuk orang lain, kita pun suka lah juga. Suka itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Belajar tuan-puan rasa cukup dengan pemberian Allah. Ini penyakit hati yang menjadikan rumah tangga jadi tak tenteram. Pasti kalau tanya pada ibu-ibu yang dah lama berumah tangga, ya Allah, syarat dengan pengalaman, syarat dengan pengalaman. Dan kita boleh buat satu formula tuan-puan, rumah tangga kalau nak bahagia, jadilah orang bersyukur. Jadi orang bersyukur. Kalau tak bersyukur, bagilah selaut intan gunung apa benda lah, selaut ke belian pemata ke apa, kekayaan menggunung pun takkan bertemu dengan kebahagiaan. Sebab rosaknya kat dalam. Ada satu cerita yang selalu saya ulang-ulang juga, ya. Tapi untuk dapat pengajaran tuan-puan, padahal cerita tu tak memberi kredit pada ustazah pun, ya, tapi manusia biasa tuan-puan. Tak ada benda, kita tak ngajak orang untuk dengan kita ke, tak ada ya. Ustazah belajar betul tentang syukur ni daripada kehidupan. Ya, daripada kehidupan. Kita belajar, kita baca Quran, hadis semua kan, cikgu-cikgu kita ajar. Tapi kadang-kadang yelah, ya nak murid nakal, tak masuk sangat dalam kepala tu. Sampai kita melalui kehidupan, ya. Jadi walaupun ketika tu dah jadi seorang ustazah ya tuan-puan, dah jadi ustazah dah, keluar rumahnya panggil ustazah, ustazah. Sampai anak ustazah masih kecil, kalau tanya nama mak siapa, dia ingat nama mak tu ustazah. Ya. Pada satu ketika dulu,
Ustazah dia dalam kehidupan keluarga ni kena pandai juga menguruskan emosi. Sebab tu dulu saya pernah buat ceramah kan pasal uruskan emosi dalam IKIM. Sebab ada pengalaman lah tu, ya. Jadi ada satu hari tu memang emosi tak terurus dengan baik lah. Ustazah penat sangat. Lepas tu masa tu mak sakit kan, ya. Kita ni banyak kali ulang-alik, negeri 9 KL, kerja kena siapkan macam-macam lah. Jadi ustazah ada minta tolong dengan suami dan anak lelaki untuk buat sesuatu. Memang minta tolong sangat-sangat sebenarnya. Memang betul-betul berharap kalau mereka buat yang ustazah minta tolong tu, maknanya senang urusan ustazah. Tapi kalau mereka tak buat, susah sebab ustazah kena keluar balik dan macam-macam lah. Jadi pada saat yang genting tu, orang tengah penat, ya, fizikal penat, hati pun penat, tanya yang kita cakap tu dibuat tak, ya, maknanya tolong tak kita buat. Dan jawapannya sungguh mengecewakan kita. Sebab yang kita minta tolong, suami dan anak lelaki kita kata terlupa. Dia kata terlupa. Ustazah masa tu tak boleh terima langsung perkataan lupa. Tak boleh. Pada ustazah, kalau betul-betul lah takkan lupa macam tu lah. Orang tengah tension kan, ya. Masa tu ustazah punya kepala otak tuan-tuan, betul-betul kata ustazah ni betul. Jadi kalau ustazah nak tunjukkan tension tu pun tak apa, sebab ustazah orang yang betul, orang yang benar, macam tu. Jadi ustazah memang tak uruskan emosi apa, biar je. Rasa nak marah, marah. Rasa nak diam, diam. Rasa nak orang tanya tak jawab, diam. Macam tu lah. Sampai tak dapat nak komunikasi dengan baik ni. Suami isteri dengan anak tak boleh nak komunikasi dengan baik. Semua orang takut dengan ustazah. Padahal benda tu penting waktu tu, sebab nak memastikan ustazah nak balik kampung ke tidak. Kan nak kena ada komunikasi kan. Dan ustazah sangat suka balik Kelantan. Sangat suka. Ada banyak sebab suka tu. Ada pasal Khadijah kan, ya. Ada rantau panjang. Jadi sudu yang tak cukup kat rumah tu, tunggu rantau panjang nak beli sudu tuan-puan. Sukanya balik Kelantan. Suami Zah pun tahu Zah suka balik Kelantan. Tapi ni lain ni mood sekarang ni. Jadi suami Zah kata macam ni, kalau tak balik pun tak apa. Tak ajak balik Kalau tak balik pun tak apa, sebab ustazah patut berehat. Jadi ustazah puas hati dia dengar. Tak apalah tak balik. Padahal sebenarnya Nun jauh lubuk hati nak balik, ya. Tapi ni urusan kita ni tak settle lagi ni. Komunikasi kita masih teruk lagi ni. Okeylah. Dia kata tak apalah. Jadi kita bagi anak tu bagi 2. Kan 4 pasang kan. Jadi bagi 2, separuh Ustazah jaga, separuh suami bawa balik. Sebelum suami ustazah balik, suami ustazah berikan sepucuk surat. Perempuan pernah dapat surat daripada suami? Ustazah dah dapat dah, ya. Dapat surat. Tebal tuan-puan, tebal. Tapi nak beritahu, ni cakap terus terang, ustazah tak ada rasa beria pun nak baca. Sebab ustazah rasa macam ni, tulislah apa pun, aku yang betul. Ya. Sebab kita dah geram sangat ni. Tulislah apa pun, dah takluk dah. Sebab apa? Sebab kita yang betul. Dia jadi keras hati tuan-tuan. Jadi keras hati. Lepas tu ustazah tak baca pun dekat rumah. Biarlah tunggu esok baca. Punya cantik perangai kan, ya. Esok baca kat mana? Nanti pergi office lah baca. Okey, esoknya dekat office, itu pun teringat dalam beg tu ada surat kan. Okey, nak baca. Ustazah baca tuan-puan dalam keadaan menyiapkan diri untuk tidak terkesan dengan sepatah hayat pun dalam tu. Ya, sebab apa? Sebab kita nak fight ni. Nak fight apa? Ada sesuatu yang patut dibetulkan juga. Ini pandangan ustazah ni. Ya, sebab kita penat, kita ni macam-macam lah. Ustazah siapkan diri untuk tidak terkesan dengan sepatah hayat pun. Ustazah cuma nak baca je. Sebab ustazah nanti cadangnya bila balik suami daripada Kelantan, kita nak duduk elok-elok bincang baliklah apa yang tak betul ke apa benda macam-macam lah, ya. Okey, ustazah pun baca, bukalah, ui tebalnya surat, ya. Bertaat ya.
Type ni. Bukan tulisan tangan. Yang tulisan tangan ada juga sikit-sikit lah ya. Ustaz pun baca. Tak ingat mana satu dulu dah. Assalamualaikum ke Bismillah kan. Rasa macam Assalamualaikum lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ayat Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat tu Ustaz pandang satu muka penuh tu, setiap perenggan ada ayat Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Buka lagi muka surat 2, tiap-tiap perenggan dimulai dengan ayat Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tengok muka surat Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ustazah menyiapkan diri untuk tidak terkesan tuan-tuan. Sungguh hati tu keras. Tapi ustazah tak sangka ustazah harus membaca ayat itu di permulaan surat. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Bukankah ini suami yang bangun malam-malam tolong jaga anak, anaknya ramai, dan suami ini yang tak peduli pun kamu nak pergi berdakwah siang malam pagi petang, tolak ansur. Sebab apa? Tak apa, yang di rumah insya-Allah akan diuruskan. Tiba-tiba suami cakap terlupa, kamu tarik muka masak. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tengok manusia tak bersyukur. Takkanlah di saat orang lain berdoa nakkan kedudukan kamu. Ini dalam surat tu apa? Orang lain berdoa nak jadi seperti isteriku, suami dah tulis. Tapi isteriku sedang merungut. Isteriku sedang tunjukkan apa dia? Tension, stres. Itu tak kena, ini tak kena. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ustazah boleh kata tuan-puan, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana, mencurah air mata tuan-puan. Masa tu Ustazah kata, ya Allah, peliknya ya Allah. Dalam keadaan aku rasa aku betul, aku benar, tapi kita rupanya berada di tempat yang salah. Macam mana besok kalau engkau yang hisab aku ya Allah? Ini baru suami aku muhasabah aku. Suami aku pun takkan muhasabah sedetail engkau wahai Allah. Itu pun aku dah rasa nak nyorok bawah meja, malu tuan-puan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Memang tak ada cerita tuan-puan macam mana mencurah-curah air mata. Lepas tu jadilah bodoh-bodoh sikit kan, buat bodoh-bodoh sikit. Ya, bila nak balik abang, buat bodoh-bodoh lah. Ya, kalau padahal sebelum tu kan main nak fight lah, apalah itulah. Kononnya kita di pihak yang benar, dialah yang salah. Jadi bodoh balik tuan-puan. Segan balik dengan suami, malu-malu. Maaf ya bang, maaf. Minta maaf balik. Ya, tadah je dah telinga apa suami nak cakap, dengarlah. Memang ia pun hati tak bersyukur. Kita kan berurusan dengan manusia yang ada kelemahan. Dah dia kata dia lupa, terima je lah, tak nampak jasa dia lain-lain tu. Tapi nak beritahu wanita, isteri kadang-kadang bila dia tak suka sesuatu, dia sampai lupa dengan kebaikan yang lain. Ini yang Nabi sebut ketika mana tengok wanita ramai dalam neraka. Tak terkecuali ustazah ya tuan-puan, tak terkecuali. Sebab tu Ustaz kata, tolong tuan-puan tanam syukur dalam diri. Kita akan jadi rosak sebab tak bersyukur. Rosak kita. Syaitan, ketika mana disebut dalam Quran, ya, syaitan itu datang daripada depan, belakang, kiri, kanan. Cuba tengok ayat tu, hujung dia apa? Kamu akan dapati sangat sedikit orang yang bersyukur. Bersyukur. Maknanya apa? Setan punya jalan, dia punya trik dia tuan-puan, dia punya teknik dia. Jadikan saja orang itu tidak bersyukur, kita boleh cuci tangan. Tengok. Jadikan saja isteri itu tak bersyukur, kita cuci tangan, tengok kemusnahan. Jadikan anak tu tak bersyukur, jadikan hamba Allah tu tak bersyukur, kita boleh bersenang lenang tengok hasil pada manusia tersebut. Sebab itu ingat tuan-puan, termasuk saya cakap pada diri sendiri, bersyukurlah. Rasa cukup.
rasa redha, terasa apa saja daripada-Mu ya Allah, aku wajib syukuri dan nikmati. Sebab itu ada orang walaupun kita lihat musibahnya besar, tapi dia duduk dalam keadaan menikmati musibah.